Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi ta'alimihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan Allah melarang kamu daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta melakukan kezaliman. Allah menyuruh kamu dan memerintah kamu dengan suruhan dan perintah serta larangan itu. Allah memberi peringatan kepada kamu supaya kamu semua mendapat peringatan. Ya, dihormati saudara pengurusi majlis yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Syamsuri, Menteri Besar Negeri Terengganu, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi, Menteri Besar Negeri Kedah, yang berhormat Datuk Dr. Yunus, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Hussein, Pesuruhjaya PAS Negeri Johor, semua pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah sempena kita bermuktamar, Muktamar Agung PAS yang ke-69 yang diadakan di Selangor ini dengan tekad dan semangat pada pilihan raya yang ke-16 yang akan datang. Kita akan tawan negeri Selangor, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, tema muktamar kita pada tahun ini ialah adil, prihatin dan berkebajikan. Dalam ayat yang saya baca dalam muqaddimah sekejap tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya kita berlaku adil. Ini adalah perintah Allah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya berlaku adil.
Apa makna adil? Al-adlu huwa wad'u syai' fi mawdi'ihi. Makna adil ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu makna adil. Adil bukan makna sama banyak, tidak. Adil ialah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Memberi hak kepada yang berhak. Kalau kita sebagai pemerintah, kita kena berlaku adil kepada rakyat. Walaupun kadang-kadang pandangan rakyat itu tidak sama dengan pandangan kita. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Jangan begitu. I'dilu, wajib kamu berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan inilah yang telah kita laksanakan di negeri Kelantan. Kita bagi keadilan kepada semua rakyat, sama ada rakyat itu bangsa Melayu atau bangsa lain, yang beragama Islam ataupun agama lain. Bila kita jadi pemerintah, kita kena berlaku adil. Termasuklah kita bagi peruntukan kepada pembangkang di Dewan Negeri Kelantan. Terengganu tak bagi, bukan kerana tak adil, tapi pembangkang tak ada di Terengganu. Kita beri jaminan 4 negeri yang kita perintah, kita akan beri keadilan kepada rakyat dan juga keadilan kepada wakil-wakil rakyat. Kita akan bagi peruntukan juga kepada wakil rakyat pembangkang. Sebab tu di Kelantan kita bagi, di Kedah kita bagi, di Perlis kita bagi. Cuma di Terengganu pembangkang agak tidak bernasib baik kerana tak menang walaupun 1 kursi di Terengganu. Tahniah Terengganu. Itu pun Terengganu dia ikut Kelantan juga. Tahun 90 kita tak ada pembangkang walaupun 1. Terengganu dia tiru Kelantan juga, tuan-tuan. Tahun 90 pembangkang 1 pun tak ada. Cuma pilihan raya baru ni, orang Kelantan ni bagilah ihsan kepada pembangkang 2 kursi, 1 di bandar, 1 di hulu, di pendalaman. Sekurang-kurangnya ada juga tanda 2. Tapi Terengganu ni ganah, tanda pun tak ada. Itu yang pening Mak Said. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Sebab itu kita tuntut kepada kerajaan persekutuan juga hendaklah berlaku adil kepada semua wakil rakyat. Dan kita telah tunjuk ketika kita memerintah Putrajaya, ketika Perikatan Nasional memerintah Putrajaya, peruntukan diberi juga kepada pembangkang. Kita bagi. Jadi soal bila mereka memerintah, mereka tak bagi, itu rakyat boleh menilai. Dalam Islam diajar kepada kita, kita naklah mengutarakan apa yang kita kata. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam terikat dengan janji-janji mereka. Apa yang orang Islam janji, dia kena tunai. Tak boleh, siapa-siapa pun, tak kira siapa. Bila berjanji, kena tunai. Kerana sifat orang yang beriman, mereka akan menunaikan janji. Orang yang tak tunai janji itu bukan sifat orang yang beriman.
Disebut dalam hadis Nabi, ayatul munafiki salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Wa fi riwayatin wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Tanda orang munafik itu 3 kata Nabi. Bila bercakap bohong. Bila berjanji memungkiri janji. Bila diberi amanah mengkhianati amanah. Wa in shama wa shalla. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan sekalipun dia berpuasa, sekalipun dia sembahyang, wa za'ama annahu muslimun, sekalipun dia menyangka dia muslim, sebenarnya dia munafik. Ini hadis sahih. Buat lebih baik daripada adil. Kalau adil itu biasa, ihsan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Apa makna lebih baik lagi? Islam mengajar, kalau orang buat jahat kepada kita, yang terbaiknya kita balas baik. La tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kita nak tarik orang. Dan dengan sikap yang ada pada kita inilah, kita lihat PAS mendapat sokongan, dukungan daripada masyarakat dalam negara kita. Majoriti orang Melayu Islam memberi sokongan pada kita. PH, BN boleh menang dengan sokongan orang bukan Melayu dan bukan Islam. Ini suatu hakikat yang tidak boleh ditolak oleh sesiapa pun. Orang Melayu dah sedar. Orang Melayu tahu, orang Islam tahu. Satu-satunya parti dalam negara ini yang boleh mereka letakkan harapan ialah parti PAS dan juga yang bersama-sama dengan PAS dalam Perikatan Nasional. Betul atau tidak? Sebab itu dalam setiap pilihan raya umum, pilihan raya kecil, sama ada kita mencapai kemenangan ataupun kalau kita belum menang, undi kita meningkat, undi mereka merosot. Dan inilah yang berlaku di Johor. Dan yang berlaku di Pahang. Dan insya-Allah dalam pilihan raya kecil yang akan diadakan di Kemaman, bukan saja kita menang, insya-Allah kita akan menang dengan majoriti yang lebih besar, tuan-tuan, insya-Allah. Menunjukkan sokongan orang Islam, orang Melayu kepada kita makin meningkat. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Sebab itu kita semua mesti menghayati tema Muktamar Agung kita. Sebab itu kita di Kelantan, tuan-tuan, walaupun orang bercakap macam-macam, merentah pun tak buat apa. Tuan-tuan, kita di Kelantan, walaupun orang kata rumah tak buat, kita di Kelantan, kita bagi kepada rakyat yang miskin, kita bina rumah yang kita namakan rumah du'afa. Du'afa ni orang-orang yang lemah, orang miskin. Banyak, tuan-tuan, bukan ratus, ribuan rumah. Kalau tuan-tuan pergi, setiap kampung ada rumah du'afa yang kita bagi bercoma. Rumah 3 bilik bagi free. Free. Tak kena bayar pun. Dan kita pastikan 3 bilik. Dan sebenarnya peraturan mewajibkan tiap-tiap rumah ni sekurang-kurangnya 3 bilik. Ini peraturan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan zaman almarhum Tok Guru Ni Aziz lagi. Nak buat rumah di Kelantan wajib sekurang-kurang 3 bilik. 1 bilik untuk ketua keluarga, ibu bapa. 1 untuk anak laki-laki. 1 untuk anak perempuan. Negeri lain dulu macam di Selangor ni rumah 2 bilik banyak lah. 2 bilik. Sekarang ni pusat dah ambil jadikan satu dasar perumahan. Negara mesti 3 bilik. Ini kita yang buat.
Alhamdulillah lah. Benda baik. Orang tiru, kita dapat pahala. Orang yang buat dapat pahala. Dan kita yang mula buat benda ni dapat pahala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang telah membuat satu sunnah yang baik yang sebelum ni orang tak buat, maka dia dapat pahala. Dan bila orang ikut dia, orang pula dapat pahala. Kita di Kelantan, kita bila kita merata, kita perkenalkan pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan tanpa interest. Sampai sekarang ni, untuk wakil rakyat, untuk pegawai-pegawai kerajaan, pinjam buat rumah 250,000, 300,000, bayarnya 300,000 juga. Pinjam beli kereta 150,000, bayarannya 150,000 juga. Pegawai keuangan tanya almarhum Tok Guru Nik Aziz pada waktu itu, kalau kita bagi pinjaman tak ambil interest, apa yang kerajaan dapat? Untung apa yang kerajaan dapat? Tok Guru jawab, kerajaan dapat pahala. Pahala ni Tok Guru sebut, pahala ni kita akan guna di akhirat kelak. Kalau duit ni, kalau kita tak tukar jadi pahala, kita hanya boleh guna atas dunia saja. Di akhirat, tak ada harga, tak ada nilai. Kecuali kita tukar jadi pahala waktu kita hidup atas dunia lagi. Alhamdulillah, tak bankrupt pun kerajaan negeri Kelantan. Walaupun kita miskin, kita buat rumah bantu rakyat. Tak bankrupt pun kita, walaupun kita miskin. Majlis Agama Islam juga bagi rumah kepada rakyat-rakyat miskin. Percuma, bina rumah percuma. Ribuan, bukan ratusan, ribuan buah rumah. Alhamdulillah. Inilah yang kita buat. Prihatinnya kita, berkebajikannya kita. Kerana apa? Kerana Rasulullah sebut dalam hadis, hal tunsaruna wa turzakun illa bidu'afaikum. Bukankah kamu diberi pertolongan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, kerana adanya orang-orang yang lemah di kalangan kamu, yang kamu beri pertolongan kepadanya. Kerana ada orang lemah, kita tolong orang lemah, Allah Ta'ala tolong kita. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang tolong melepaskan kesusahan orang Islam di dunia, Allah akan tolong melepaskan kesusahannya apabila dia berdepan dengan kesusahan di akhirat. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang tolong memudahkan kesusahan orang, maka Allah akan permudahkan kesusahan dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini. Sebab itu kita di Kelantan, kita bagi bantuan al-it'am. Al-it'am, beras percuma. Beras percuma. Beras elok bukan beras tak elok. Beras percuma, minyak percuma, minyak masak. Gula percuma kepada orang miskin tiap-tiap bulan. Tak payah beratur. Sekarang ni orang nak dapatkan beras tengah tepat, dah lah kena bayar, beratur pula. Beratur. Kononnya beras rahmah. Rahmah patutnya beri peri baru rahmah. Tak. Ni dah lah beratur, kena bayar lagi. Itu pun kadang-kadang harga murah. Time pilihan raya. Time berlaku pilihan raya kecil, murah lah. Bayar RM15 itu bukan setakat beras, benda lain pun dapat. Tapi tak adilnya apa yang berlaku dalam negara kita, mereka buat tak salah dalam pilihan raya. Kalau kita buat, ini rasuah. Kita buat atas nama kerajaan, kira rasuah. Dan inilah yang berlaku di Terengganu. Sehingga terpaksa diadakan pilihan raya kecil, Kuala Terengganu. Kita lawan. Alhamdulillah kita menang.
Ni nak adakan pilihan raya kecil pula di Kemaman. Sebab itu hakim sendiri tidak menamakan siapa yang rasuah. Siapa yang rasuah? Siapa yang patut dipersalahkan? Calon ke atas siapa? Tak, tidak dinamakan. Sebab tu calon kita boleh bertanding. Boleh bertanding. Jadi kalau kita buat atas nama kerajaan, salah. Mereka buat, tak salah. Ini tak adil tuan-tuan. Tak adil. Sebab tu orang muda tak boleh terima. Dan saya percaya orang tua pun tak boleh terima. Kita kena adil. Inna Allah ya'muru bil adli. Ayat ni dibaca dalam khutbah Jumaat. Saya rasa setiap negeri. Kalau di Kelantan, memang tak tinggal ayat ni. Dalam khutbah yang kedua. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'i dzil qurba. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kita pun, tak lama tu nak qamat tu. Nak sembahyang. Tidak begitu? Kok Kedah tak ada ayat ni Kedah? Tak ada. Jadi kalau dah semua dalam khutbah disebut ayat ni di seluruh negara, kenapa orang jadi pemimpin tak pandai berlaku adil ni? Dan tak faham makna adil ni? Pasal apa? Ini masalah. Sebab tu kita perlu buat perubahan dalam negara kita. Dengan cara kita memberi sokongan kepada parti yang benar-benar melakukan keadilan. Bukan setakat baca ayat Quran, tetapi bila diberi mandat oleh rakyat, memerintah, mereka berlaku adil kepada rakyat. Betul atau tidak? Ini yang perlu diberi sokongan, perjuangan seperti ini. Yang perlu diberi sokongan oleh rakyat. Dan Alhamdulillah, saya ucap ribuan terima kasih. Rakyat seluruh negara telah mempunyai kesedaran dan memberi sokongan kepada kita. Kita orang Kelantan, Alhamdulillah, kita sedar lama dah. Rakyat Kelantan beri sokongan kepada PAS sejak daripada pilihan raya negeri yang pertama selepas daripada kita merdeka. Kita merdeka tahun 57. Pilihan raya tahun 59. Rakyat Kelantan telah memilih PAS sehingga PAS memerintah Kelantan selama 18 tahun. 18 tahun. Kita jatuh tahun 78. Kerana berlaku pergolakan dalaman. Dengan tertubuhnya Berjasa. Berjasa akhir sekali pakak dengan UMNO. Ini orang kita juga. Ini proses penapisan dalam perjuangan Islam. Sebab tu kita lihat, ada orang yang pemilihan parti tak menang, mereka keluar beramai-ramai, mereka tubuh parti nama PAN. Saya tak sebut amanah, sebab kalau dia amanah, dia tidak mengkhianati parti. Tubuh PAN. Coba nak hancurkan. Mereka berpakat. Dulu PAN ni, dia keluar PAH, pasal dia marah. Dia kata PAH nak pakat dengan UMNO. Tak pakat lagi, nak pakat. Waktu tu, nak pakat dengan UMNO tu pun, dia marah dah. Sekarang ni, dia pula pakat dengan UMNO. Inilah di antara perkara yang pelik dan aneh, tapi benar. Aneh. Jadi kalau kita marah ke PAH, kerana PAH nak pakat dengan UMNO, patut kita tak pakat dengan UMNO. Tak begitu? Ni tak dia pakat dengan UMNO. Pelik benda-benda berlaku dalam negara kita. Dah kalau kita sendiri dalam majlis ceramah, sehingga kita panggil penyanyi untuk ajar cara menyanyi. Ho, ho, ho ya ho, siapa sokong penyamun. Tiba-tiba kita sendiri latih orang yang kita sebut sebagai penyamun sebagai orang kandang kita. Saya tak sebut nama. Ini tidak ada kena-mengena sama ada dengan yang hidup atau yang telah mati. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah 'arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Kita selalu dengar dalam nasyid. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah
Jangan kamu larang orang buat satu perkara, tiba-tiba mu sendiri pula buat supaya orang hok mu larang. Mu larang orang buat perangai lagu tu, mu sendiri buat perangai lagu tu. Jangan. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah arun alaika. Suatu keaiban yang sangat besar kepada kamu. Iza fa'alta azimun. Keaiban sangat besar bila mu buat perangai lagu tu, mu larang orang, pas mu buat. Tak boleh. Aibnya sangat besar. Kita larang, kita jangan buat. Tapi inilah yang berlaku dalam negara kita hari ini. Kita Kelantan sampai hari ini dinafikan hak. Semua orang tahu. Janji-janji royalti sampai hari ini tak dapat. Yang kita dapat duit ihsan, tu pun dapat sikit. Sikit. Dia nak dera kita. Tapi kita kena ingat, dunia ni Allah Ta'ala dia buat dunia ni berpusing. Berpusing. Jangan kita bila kita di atas, kita tekan orang, jangan. Siapa tahu, siapa masa kita pula berada di bawah, orang berada di atas. Dan giliran ni tak lama dah tuan-tuan, tak lama. Tuan-tuan doa lah, tak lama dah. Ala wa inna rahal islami da'iratun faduru ma'al islam. Ingat Nabi sebut, putaran Islam itu, roda Islam itu berpusing. Naklah kamu orang Islam berpusing dengan roda tersebut, sama ada ketika berada di atas ataupun di bawah. Kalau kita rasakan sekarang berada di bawah, tak lama lagi kita akan naik ke atas, orang lawan kita akan terjun ke bawah, tuan-tuan. Dan masanya sudah tidak lama, insya-Allah. Rakyat menilai, rakyat melihat apa yang berlaku sekarang ini. Harga barang melambung tinggi, nilai duit kita turun merudum, rakyat susah. Apa perubahan yang kita lihat hari ini yang dibuat? Tuan-tuan, kita lihat pembangunan yang ada dalam negara kita ni berlaku zaman Tun jadi Perdana Menteri. Oh, ni tak ada siapa dia boleh napi. Putrajaya siapa buat? Dia Tun Mahathir. Tun Mahathir. Orang yang lepas Tun Mahathir buat apa? Tak ada buat apa. Dan siapa dia sangka hari ini Tun Mahathir datang ke Muktamar PAH, tuan-tuan. Siapa dia jangka sebelum ini? Ni yang berlaku. Tun Mahathir mari. Tan Sri Muhyiddin. Banyak benda-benda kita tak jangka. Tan Sri Anwar Musa. Datuk Seri Saidah Kasim. Siapa dia jangka ni akan sokong kita? Tapi kerana kita istiqamah memperjuangkan Islam, orang tengok, tuan-tuan. Orang tengok, orang nilai. Bukan setakat orang bawah, tengok dan nilai. Hatta pimpinan UMNO sendiri pun, mereka tengok dan mereka nilai. UMNO sekarang ini menuju kehancuran dah. Tak ada dah. UMNO. Orang-orang yang ikhlas sebenarnya UMNO ni sama ada dah keluar UMNO ataupun tunggu masa untuk keluar. Percaya atau tidak? Betul atau tidak? Tunggu masa. Mereka melihat dalam negara kita yang boleh diletakkan harapan ialah PAS. Sebab itu kita Kelantan, kita merantau Kelantan tahun 59 sampai tahun 78, dan kita diberi oleh rakyat peluang yang kedua tahun 90 sampai hari ini 33 tahun, capur 18 tahun, 51 tahun. Sepanjang 51 tahun kita memerintah negeri Kelantan, tidak ada seorang pun wakil rakyat PAS
yang didakwa kerana terlibat dengan rasuah sepanjang 51 tahun, tuan-tuan. Ada pun parti-parti lain, saya tak payah sebutlah. Cuma bila kena dakwa 47 ki, dia buat ki tu ya. Buat kes. Jadi inilah yang rakyat tak boleh terima. Cara kat dulu, cara ni. Apa yang gaduh tariknya? 47 ni banyak, 47. Dengan 40 banyak 47 dah. Kalau dengan 30 lagi banyak 47. 47 ki. Jadi 47 ki dia tarik ki. Hak 9 ki bukan ki rasuah, cara nak jalan semata. Sebab tu tak usah bimbang lah. Hak 47 lagi boleh sesat tau, kan hak 9 tak boleh. 49 bukan ki rasuah pun. Itu yang Menteri Besar Kedah kata, Menteri Besar Kelantan Parlimen perang. Tapi hak kena dakwanya dia. Dia pasal dia dah panglima, dia suruh anak buah perang. Dia juara ya. Dia Kedah cara lain. Kelantan cara lain. Dia tak boleh satu cara. Kita nak lawan ni. Ada cara lawan depan. Ada cara gosok-gosok. Betul, lepas gosok tumbuk juga. Alhamdulillah. Kita dah lepas sekarang ini. Alhamdulillah. Wujudnya kesatuan pemikiran. Tidak berlaku sebagaimana sebelum ini. Sebab yang penting dalam perjuangan ini, kita kena ikhlas kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan itu penting. Kita bukan mengejar jawatan, bukan mengejar pangkat. Dan jawatan bukan satu kemuliaan, ialah suatu amanah. Dan amanah ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innaha la amanah wa inna yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhazaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alaihi fiha. Jawatan ini kata Nabi merupakan suatu amanah. Dan pada hari kiamat kelak merupakan penyesalan dan kehinaan bagi orang yang memegang jawatan, kecuali kata Nabi orang yang memegang amanah dengan cara yang hak. Dia bukan berebu, dia diamanahkan oleh jemaah. Wa'adda alladhi ma'alaihi fiha. Dan bila dia pegang amanah, dialah melaksanakan amanah tersebut dengan sempurna, dengan baik, baru dia tidak akan hina dan tidak akan menyesal pada hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Kita di Kelantan, kita ada takaful kifalah. Orang mati 55 tahun ke atas yang isi barang kifalah. Isi barang pula percuma, bukan kena bayar pun. Kalau tak pandai isi pun, Tok Mengulu tolong isi, ketua kampung. Kalau tak pandai saing pun, boleh cok ibu tangan. Pria mati, kerajaan bagi RM1,000 untuk pengurusan jenazah. Sama ada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Siam, orang asli, orang asal, semua kita bagi. Ini kita buat lama dah. Sampai sekarang, semua kita bagi. Ini yang kita buat di Kelantan. Alhamdulillah.
Orang yang nak berkahwin, kita bagi RM1,000. Orang yang pendapatannya RM1,000 ke bawah, kita bagi RM1,000. Tak kira bangsa, tak kira agama, ni kita buat. Inilah yang disebut berkebajikan. Adil, prihatin, berkebajikan. Kita kena prihatin. Bukan saja prihatin kepada rakyat kita, juga kita kena prihatin kepada saudara-saudara kita yang ditindas, yang dizalimi. Umpama apa yang berlaku kepada umat Islam di Gaza, di Palestin. Mereka dibunuh. Mereka dikepung dari setiap sudut. Berdebat dengan kuasa besar dunia. Dengan Israel yang dilindungi oleh Amerika. Kuasa besar dunia. Suatu negeri yang kecil. Walaupun Palestin ni asalnya besar, tapi Gaza tu kecil. Lebih kecil daripada negeri Perlis. Perlis tu kecil dah. Gaza ni kecil lagi. Yang panjangnya 40 km, lebarnya 9 km. Tapi berani menentang Israel yang menjajah negara mereka. Masjid yang diderma oleh rakyat Malaysia dibom hancur. Ada bangunan, rumah, kediaman, flat yang dibina dengan hasil derma daripada rakyat Kelantan dan juga daripada Tuanku Sultan Kelantan, dibom hancur. Dahsyat tuan-tuan. Israel. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina asyraku. Sesungguhnya engkau akan dapati, wahai Muhammad, manusia yang paling kuat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin. Zionis, Israel, Yahudi, laknatullah. Satu bangsa yang paling jahat di atas muka bumi. Suatu bangsa yang menipu menjadi perkara biasa saja pada mereka. Sebab itu pernah berlaku peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pendeta Yahudi, ulama Yahudi yang paling alim, namanya Abdullah bin Salam. Dia ni pendeta Yahudi yang paling alim. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalan yang pelik. 3 soalan dia tanya. Dia tanya 3 soalan. 3 soalan ni hanya Nabi saja boleh jawab. Kalau tidak Nabi memang tak boleh jawab. Dia nak uji Nabi. Di antara 3 soalan dia tanya Nabi, wahai Muhammad, kita boleh tahu tak, seorang suami isteri bila dia jima', suami tu jima' dengan isteri dia, kalau isteri dia mengandung, anak yang bakal lahir itu laki-laki atau perempuan, kita boleh tahu ataupun tidak? Ni pelik ni, siapa boleh rayak? Tak boleh rayak, orang lain tak boleh bagi tahu. Kalau doktor pun dia buat ultrasound baru boleh tahu. Tu pun 7 bulan kan? 7 bulan. Ni tak. Suami itu setubuh dengan isteri dia, kalau mengandung, boleh tahu dah anak laki atau perempuan? Nabi kata boleh. Boleh tahu. Dia tanya bagaimana? Lalu Nabi bersabda, ni hadis sahih. Idza ghalaba ma'ur rajuli ma'al mar'ati yakunul waladu dzakaran insyaallah. Apabila air mani orang laki-laki mengatasi air mani isteri dia, maka anak yang akan lahir itu adalah anak laki-laki insya-Allah. Dan memang betul. Cuma tak usah tanya saya lah lagu mana mengatasi, makna mengatasi itu pahal sendirilah. 3 soalan dia tanya. Itu salah satu.
Bila Nabi jawab, semua soalan tu betul belaka, jawapan tu betul belaka. Lalu Abdullah bin Salam mengucap 2 kalimah syahadat, dia masuk Islam. Dia ni orang paling alim. Bila dia masuk Islam, dia beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal yahud qaumum buhtun. Wahai Rasulullah, Yahudi ni suatu bangsa yang paling kuat tipu dayanya, yang sangat pembohong, menipu, bohong, tipu daya ni, itu biasa bagi mereka. Jadi, kalau Rasulullah nak tahu, orang Yahudi ni, sanjung saya ni, setara mana? Sanjungan mereka terhadap saya ni, tahap mana? Naklah Rasulullah tanya mereka, sebelum daripada mereka tahu saya memeluk Islam. Sebab kalau dia tahu, mereka tahu saya memeluk Islam, mereka pusing cerita selalu. Tanya dia sebelum dia tahu, sebab ni saya masuk Islam. Lepas Abdullah bin Salam kata begitu, tiba-tiba satu rombongan Yahudi datang untuk bertemu dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni ketua negara di Madinah. Orang Yahudi pun bertemu dengan Nabi, ada masalah apa pun. Kerana dalam perlembagaan Madinah disebut cara jelas, ma makhtalaftum fihi min syai'in famaradtuhu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana perselisihan yang berlaku di kalangan kamu, maka tepat rujuknya ialah kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi pun ada masalah, dia cari Nabi kok. Sebab Nabi ketua negara. Jadi, bila satu rombongan Yahudi datang untuk bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah beritahu kepada Abdullah bin Salam, Rasulullah kata, kamu pergi sembunyi di sebalik dinding. Pergi sembunyi. Abdullah bin Salam pun pergi sembunyi di sebalik dinding. Bila rombongan Yahudi datang bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah ambil kesempatan bertanya kepada rombongan Yahudi tersebut. Rasulullah tanya dia, ayyu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Rasulullah kata, aku nak tanya kamu, Abdullah bin Salam ni, dia ni orang macam mana? Kamu kenal dia macam mana? Sanjungan kamu terhadap dia ni setara mana? Lalu Yahudi itu menjawab, huwa khairuna ibnu khairina wa sayyiduna ibnu sayyidina. Dia kata Abdullah bin Salam ni orang yang paling baik di kalangan kami. Bukan setakat dia ni orang yang paling baik, ayah dia juga adalah orang yang paling baik. Dia ni bukan setakat dia baik, keturunan dia ni keturunan orang baik-baik belaka. Wa sayyiduna ibnu sayyidina. Dan dia ni kami anggap sebagai pemimpin agama kami. Bukan setakat dia kami anggap pemimpin agama kami kerana dia orang alim. Ayah dia dulu juga orang alim. Keturunan orang alim, keturunan orang baik. Abdullah bin Salam duduk dengar. Lalu Rasulullah tanya lagi, ara'aitum in aslam. Nabi kata, kalau dia masuk Islam, lagu mana? Kalau Abdullah bin Salam tu meluk Islam. Lalu puak-puak Yahudi kata, na'udzubillah. Dia bimbang. Bimbang takut Abdullah bin Salam masuk Islam. Na'udzubillahi min zalik. Bila dia kata na'udzubillah, minta lindung dengan Allah supaya benda ni tak berlaku, Abdullah bin Salam pun keluar. Keluar daripada tempat dia sembunyi. Lalu Abdullah bin Salam kata, wahai puak-puak Yahudi, aku nak isytihar kepada kamu bahawa aku telah memeluk Islam. Aku telah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Yahudi itu dengar begitu, lalu Yahudi kata apa pada Nabi? Dia kata, ya Muhammad, huwa syarruna ibnu syarrina. Wahai Muhammad, sebenarnya Abdullah bin Salam lah orang yang paling jahat daripada kalangan kami. Dan bukan setakat dia jahat, pok dia dulu jahat. Apa ni juga kata pok. Dia boleh berubah sekelip mata. Sekelip mata boleh berubah. Ini Yahudi. Ini kita kena faham Yahudi. Dan Allah Ta'ala firman dalam Quran, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristian tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut agama mereka. Ikut cara hidup mereka. Ikut milah mereka, baru mereka redha.
Kalau tidak, mereka tidak reda. Sebab itu, Yahudi, dia akan bunuh. Orang Islam, dia tak kira. Tanpa belah ihsan, tak ada. Dia akan bom. Sama ada rumah, masjid, hospital, tempat awam, kemudahan awam, dia tak kira. Satu bangsa yang tidak ada belah ihsan. Tetapi umat Islam di Palestin mempunyai semangat jihad yang tinggi. Mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan tanah air mereka, agama mereka, maruah mereka. Mereka faham apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid." Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya, dia mati syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan kehormatannya, dia mati syahid. Orang Palestin ini mempertahankan tiga-tiga. Harta dia, tanah air dia, agama Islam. Sebab itulah kita tengok ada lah gambar hok mati senyum. Mati dalam keadaan senyum. Jadi kalau orang Gaza sanggup mati syahid kerana mempertahankan agama, mempertahankan harta, tanah air, kehormatan, walaupun Gaza itu kecil saja, 40 km saja panjangnya, 9 kilometer saja lebarnya, maka kita yang memperjuangkan Islam bukan dengan cara perang pun, hanya melalui pilihan raya. Dan kita telah pun menang di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis. Maka kita kena istiqamah. Kita akan terus memperjuangkan Islam sehingga kita menang dan kita boleh memerintah Putrajaya, insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah memberi khabar gembira kepada kita tentang perjuangan umat Islam di Palestin. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, "La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud wa hatta yaqtabi'al yahud wara'al hajar wasyajar fayaqulul hajar wasyajar ya muslim hadza yahudiyyun khalfi ta'al faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud." Rasulullah menyatakan tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah orang Islam boleh membunuh orang-orang Yahudi dalam peperangan. Dan pada waktu itu orang Yahudi akan melarikan diri, bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Dan pada waktu itu batu dan kayu ditakdirkan oleh Allah boleh bercakap. Lalu batu dan kayu akan bercakap dan menyatakan, "Wahai orang Islam, ini Yahudi sedang bersembunyi di belakangku. Ta'al, marilah, faqtulhu, dan bunuhlah orang-orang Yahudi ini. Illal gharqad, kecuali pokok gharqad. Fa'innahu min syajaril yahud, kerana pokok gharqad itu adalah pokok Yahudi." Kembalinya Yahudi di Palestin bukan untuk membina negara, bukan untuk membina tamadun, tetapi sebenarnya mereka kembali ke Palestin untuk dikuburkan di Palestin, tuan-tuan, insya-Allah. Sebab itu wajib kita memberi sokongan padu kepada perjuangan umat Islam di Palestin. Ini menjadi kewajipan kepada kita. Rasulullah SAW membandingkan hubungan kita sesama Muslim umpama satu jasad. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ilul jasad bis-sahri wal humma. Bandingan hubungan baik sesama orang mukmin itu laksana satu jasad, satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh kita merasa sakit, maka ianya akan dirasai sama oleh seluruh anggota tubuh, sehingga terpaksa berjaga malam kerana merasai sakit sama. Itulah perumpamaan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman dalam Quran, "Innamal mu'minuna ikhwah."
Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita tidak boleh biarkan saudara kita dibunuh. Kita boleh biarkan saudara kita dizalimi tanpa kita membantu apa-apa, tanpa kita memberi bantuan apa-apa kepada mereka. Tak boleh. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi Rasulullah, dikasihi sekalian, Rasulullah telah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak mengambil berat urusan orang Islam, dia bukan daripada kalangan mereka. Oleh kerana itu, maka marilah kita membantu saudara-saudara kita di Palestin, saudara-saudara kita di Gaza, dan marilah kita mengambil semangat mereka untuk kita berjuang Islam melalui saluran demokrasi yang ada dalam negara kita. Kita pastikan keadilan berlaku. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Kita pastikan kebajikan berlaku dalam negara kita. Dan kita kena pastikan keprihatinan berlaku dalam negara kita. Dengan kita mulakan di dalam negeri-negeri yang rakyat telah beri peluang kepada kita memerintah. InsyaAllah rakyat di negeri lain akan melihat apa yang kita buat di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis. InsyaAllah dalam pilihan raya akan datang, rakyat akan beri sokongan kepada kita dan kita akan memerintah Malaysia. InsyaAllah tuan-tuan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.